Okey, assalamualaikum guys. Kali ini aku ingin menyatakan rumusan yang aku dapati sepanjang terjebak dalam dunia YouTubers. Aku mula serius dalam membuat dan upload video ke dalam YouTube pada awal bulan Mei yang lalu. Hari ini genap 40 hari, bilangan subscribers aku hanya berjumlah 50 subscribers sahaja. Tetapi ini pun adalah hasil daripada aktiviti sub to sub yang aku lakukan. Bayangkan setiap 50 subscribers yang aku perolehi, aku perlu lakukan perkara yang sama kepada YouTube channel subscribers yang lain. Bilangan ini belum dikira kepada subscribers yang dipotong terus daripada channel aku berdasarkan sistem algoritma YouTube yang cukup teliti dalam menapis aktiviti sub to sub ini. Okey guys, dalam 40 hari ini apa yang aku dapat simpulkan daripada kesilapan aku dalam membuat YouTube channel, terdapat 10 kesilapan utama. 10 kesilapan utama. Pertama, upload video sesuka hati tanpa jelas tema dan konten yang hendak digunakan. Pada permulaan, aku sesuka hati upload pelbagai jenis video ke dalam channel aku. Janji, kuantiti yang aku dapat upload adalah sebanyak yang mungkin, dan pernah dalam satu hari aku upload video sebanyak 3 kali video dengan pelbagai tema dan konten yang berbeza. Ini akan menyebabkan YouTube channel kamu bercelaru dengan pelbagai konten ataupun tajuk ataupun tema. Bagaimana orang ini meminati channel kamu sekiranya perkara ini berlaku? Maka apa yang aku dapat lakukan pada masa sekarang adalah dengan membezakan setiap video dalam channel aku itu tadi dengan pengasingan dalam playlist channel. Dengan ini, aku bukan sahaja dapat mengetahui tema manakah yang lebih menarik perhatian orang ramai, tetapi juga dapat memfokuskan konten yang akan aku lakukan seterusnya nanti. Okey, kesilapan aku yang kedua adalah penggunaan kata kunci ataupun keywords. Penggunaan kata kunci yang adalah penting bagi membolehkan orang ramai dapat search ataupun mencari video kamu dengan mudah. Penggunaan kata kunci dengan jelas dan khusus dapat mengurangkan persaingan dalam ranking carian YouTube channel. Sebagai contoh, tajuk video ini adalah 40 hari kesilapan pemula YouTubers. Jika dibandingkan dengan tajuk pemula YouTubers, ini jelas menunjukkan kata kunci dalam tajuk video kamu itu nanti akan lebih menarik dan berkemungkinan akan viral ataupun mungkin tidak. Namun apa yang aku pasti adalah aku cuba mengambil pendekatan dan daripada pengalaman dan kesilapan yang aku pelajari untuk memperbaiki YouTube channel aku. Kita tengok keputusan kuantiti views video ini nanti. Okey, yang ketiga adalah tiada wajah kamu dipaparkan pada setiap video yang kamu upload. Ini bukan bererti kamu perlu upload video tentang diri kamu, kecualilah kamu adalah seorang selebriti atau artis yang terkenal. Ini bermaksud video kamu sekurang-kurangnya ada thumbnail wajah bagi membolehkan keyakinan orang ramai di atas video yang kamu upload. Ini memberi gambaran kamu betul-betul serius dan yakin tentang apa yang kamu perkatakan dalam memberi pandangan atau pendapat. Tidak semestinya pandangan atau pendapat aku adalah betul 100%, tetapi ianya lebih bersifat subjektif, iaitu sesetengah individu boleh menerima ataupun menolaknya. Semuanya bergantung kepada keperluan masing-masing. Tetapi dengan penampilan wajah kamu pada setiap video itu nanti, ianya akan menjadikan YouTube channel kamu itu ada branding yang tersendiri.
Okey, kesilapan keempat yang aku dapati adalah tidak menggunakan suara latar kamu sendiri dalam setiap video. Banyak video travelling yang aku lakukan tidak mempunyai suara latar sendiri. Ini menyebabkan video aku kurang views kerana kurang menyelah, kurang menarik. Namun penggunaan suara latar memerlukan kemahiran bercakap secara spontan dan latihan yang berterusan. Bagi permulaan, ambilkan ini sebagai pengajaran dan aku perlu lakukan penambahbaikan pada video aku seterusnya nanti. Penggunaan suara latar dalam setiap video kamu itu akan menyalahkan identiti video tersebut seolah-olah orang ramai menonton siaran televisyen melalui smartphone atau komputer secara terus ataupun secara langsung. Okey, kelima. Kesilapan kelima adalah ramai YouTubers yang baru tidak melakukan editing pada video mereka. Jika you guys melihat video aku yang paling lama, langsung tiada editing dilakukan pada video tersebut, maka viewsnya amat sedikit kerana penampilan yang hambar. Video-video yang aku upload itu pada mulanya lebih bersifat sebagai personal video, tapi why not jadikan ia sebagai perbandingan antara yang lama dengan yang baru. Editing perlu dilakukan pada setiap video bagi membolehkan ianya menarik perhatian orang ramai untuk terus menonton. Jika you guys ada kepakaran dalam video editing, ianya adalah satu bonus bagi kamu. Bagi aku, hanya setakat asas editing saja yang dapat aku lakukan pada masa sekarang, tetapi sekurang-kurangnya ianya tidaklah terlalu kaku, hambar, simple dalam video channel aku nanti. Okey, keenam. Tiada custom thumbnail pada video. You guys perhatikan, pada mana-mana pemula YouTubers video, didapati rata-rata tiada custom thumbnail pada video mereka. Ini pun adalah kesilapan utama yang aku lakukan pada permulaan ke arah bidang YouTubers ini. Aku just upload video tanpa sambaran thumbnail. Rupa-rupanya thumbnail ini adalah strategi yang cukup kuat untuk menarik orang ramai untuk klik video kamu nanti sekiranya thumbnail kamu cantik, jelas, menarik dan padat dengan penjelasannya. Nak buat thumbnail yang menarik ada pelbagai cara, sama ada melalui editing video ataupun menggunakan format PowerPoint. Ini you guys kena cari sifu yang lebih bagus daripada aku. Thumbnail yang aku lakukan sekarang hanya menggunakan format PowerPoint dengan kepekan gambar pada slide dan convert kepada format JPG. Okey, kesilapan yang ketujuh aku perhatikan adalah tidak konsisten untuk upload video. Ini adalah perkara penting bagi setiap YouTubers yang baru. Sistem algoritma YouTube dapat detect atau mengesan mana-mana channel yang sering upload video. Jika jarang-jarang sebulan sekali, bagaimana sistem YouTube ingin rekomenkan video kamu daripada YouTube channel, dan juga ianya akan membuat subscribers kamu yang lain menanti-nanti kemunculan video baru. Okey guys, berapa kali mahu upload video? Bagi aku, sekurang-kurangnya seminggu sekali. Bagi pemula YouTube, jangan pentingkan kuantiti tetapi kualiti dan konten pada video tersebut. Yang ke-8 kesilapan yang aku lakukan adalah sebelum ini tidak melakukan analisis pada setiap video yang telah diupload. Ini kamu kena perhatikan melalui studio YouTube channel kamu masing-masing. Jika kamu hanya main hentang upload tapi tidak pernah melihat atau membuat analisis dalam tools ini, maka kamu pun channel tidak akan berkembang sampai bila-bila. Dalam tool ini ada satu bahagian yang dipanggil bahagian analitik. Di sini kamu boleh melihat mana-mana video atau playlist video kamu yang mendapat ranking ataupun kurang. Kamu boleh monitoring secara live dan juga mengikut tempoh masa
daripada 60 minit, 48 jam, 7 hari, 28 hari, 90 hari dan seterusnya daripada mula-mula kamu mendaftarkan kamu punya YouTube channel. Jenguk-jenguklah dan lakukan sendiri analisis ke atas setiap video yang kamu upload agar ianya dapat memberi penambahbaikan ke atas pembikinan video kamu seterusnya nanti. Kesilapan ke-9 yang aku dapati adalah tidak realistik apabila tidak mendapat ratusan view dalam masa yang singkat. Apa maksud ini guys? Ini adalah nasihat aku yang paling penting. Mana ada views video yang dapat bilangan paling banyak dan ratusan dalam masa yang singkat, kecuali berlaku sesuatu keajaiban di sini. Apa yang pasti ianya perlu bertatih daripada sedikit demi sedikit sehingga ianya dikenali oleh orang ramai. Tetapi ada cara tertentu untuk menaikkan views video kamu dengan lebih pantas, dengan cepat, dengan promote video kamu melalui Facebook atau Twitter. Itu pun kamu perlu ada tempatnya dan bukan pada sebarang saluran. Sebagai contoh, video kamu berkenaan dengan games, tetapi dipromotkan linknya pada saluran Facebook masakan. Tidak kena caranya itu guys. Dan juga kamu perlu promote secara berhemah, sehingga jangan jadikan kamu punya YouTube channel seolah-olah scammer pada akaun media sosial yang lain. Tetapi langkah yang paling mudah adalah promote video kamu di akaun media sosial masing-masing. Kesalahan yang terakhir ataupun kesalahan ke-10 adalah pelbagai alasan diberikan. Contohnya tiada peralatan untuk rakaman, tiada masa, tiada idea, tiada konten dan sebagainya. Jika kamu ingin terlibat dalam bidang ini, penghasilan video secara berterusan dan secara berkala adalah penting. Tiada alasan hendak diberikan. Oleh yang demikian, YouTubers ini sebenarnya lebih kepada minat dan hobi sebenarnya. Bukannya semata-mata ingin mencari keuntungan sahaja. Jika tiada minat, bagaimana kamu mahu lakukan sesuatu seperti memaksa diri sendiri melakukan pekerjaan yang kamu tidak sukai? Jika dah minat, apa-apa gadget, apa-apa peralatan yang akan kamu gunakan untuk menghasilkan atau bikin kamu punya video nanti. Jika ada masa terluang sedikit pun, kamu akan gunakan untuk melakukan rakaman video kamu nanti. Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Okey guys, itulah kesimpulan yang aku dapati sepanjang 40 hari, 40 malam aku merakamkan video untuk YouTube channel aku. Banyak kesilapan yang aku dapati dan aku pelajari sama ada melalui pengalaman aku sendiri ataupun juga pembelajaran melalui YouTubers yang berjaya. Perkara yang paling penting adalah kesungguhan kamu untuk bangkit daripada kesilapan. Tiada kejayaan tanpa usaha. Pentingnya di sini adalah keyakinan untuk meneruskan sesuatu. Jangan jadikan ianya sebagai sekerat jalan sahaja. Semoga apa yang aku kongsikan di sini menjadi manfaat dan menjadi ilmu kepada semua pemula YouTubers yang lain. Dan sehingga kita berjumpa lagi guys. Assalamualaikum.